Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan buat video PDP berkaitan Basic Essential of Mathematics dalam tajuk persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Okey, objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Okey, sebelum cikgu menunjukkan beberapa contoh, mari kita lihat dulu konsep penyelesaian persamaan linear. Okey, penyelesaian persamaan linear ialah nilai berangka yang memuaskan persamaan itu. Penyelesaian persamaan linear juga dikenali sebagai punca bagi persamaan itu. Persamaan linear dalam satu pembuli ubah boleh diselesaikan dengan menggunakan tiga kaedah. Yang pertama, kaedah cuba jaya. Yang kedua, aplikasi konsep kesamaan. Dan yang ketiga, kaedah pematahbalikan. Dalam video PDP untuk hari ini, cikgu akan gunakan kaedah pematahbalikan. Okey, sekarang kita lihat contoh satu. Okey, so dalam contoh satu ni, soalan minta kita selesaikan persamaan yang berikut, iaitu 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, so bila soalan kata selesaikan persamaan berikut, maksudnya kita kena cari nilai x. Okey. Okey. So bila kita nak cari nilai x, kat sini kita nampak tambah 1. Jadi tambah 1 ni kita perlu pindahkan dulu ke sebelah kanan. Okey, jadi cikgu akan tulis 2x. Okey. So tambah 1 cikgu tak tulis sebab cikgu nak pindah ke sebelah kanan. Jadi 2x sama dengan 7. Okey, sekarang baru cikgu pindahkan tambah 1 ke sebelah kanan. Jadi tambah 1 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 1. Okey, so cikgu ringkaskan 2x sama dengan 7 tolak 1, 6. Okey, so sekarang cikgu ada 2x sama dengan 6. Okey, so cikgu nak nilai x. So maksudnya nombor 2 tu kita kena pindah ke sebelah kanan. Okey, kita lihat konsep ni dulu. Okey, 2x datangnya daripada 2 darab x. So ingat 2 darab x, kita akan dapat 2x. Okey, jadi kat sini kita lihat operasi yang terlibat antara operasi yang terlibat antara angka 2 dan huruf x adalah operasi darab. Okey, so berbalik semula kepada soalan kita. Cikgu nak huruf x. So cikgu akan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Jadi tadi cikgu beritahu operasi yang terlibat antara angka 2 dengan huruf x adalah operasi darab. Okey. So, sebelum cikgu pindahkan 2 ke sebelah kanan, cikgu salin dulu x sama dengan 6. Okey, so sekarang cikgu akan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Tadi cikgu beritahu operasi yang terlibat antara angka 2 dan huruf x adalah operasi darab. Jadi, darab bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 2. Okey, akhirnya kita dapat x sama dengan 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, contoh seterusnya. Contoh 1B, selesaikan persamaan yang berikut. 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okey, kat sini cikgu boleh katakan ada dua baris. 2x tambah 13 sama dengan 7, itu baris pertama. So baris keduanya adalah per 5. Jadi kalau soalan melibatkan dua baris, so kita kena permudahkan dia kepada satu baris. Jadi macam mana kita nak permudahkan dia kepada satu baris? So maksudnya 5 tu cikgu pindah ke sebelah kanan. Okey, kalau kita lihat kat situ per 5. Jadi per 5 ataupun bahagi 5. So kalau bahagi 5, cikgu pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Okey, jadi sebelum cikgu pindahkan 5 sebelah kanan, cikgu tulis ni dulu. 2x tambah 13 sama dengan 7. Okey, sekarang baru cikgu pindahkan 5 ke sebelah kanan. Jadi per 5 ataupun bahagi 5. Bahagi 5 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab 5. Okey, cikgu ringkaskan 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5, cikgu dapat 35. Okey, apa lagi yang cikgu perlu pindah ke sebelah kanan? Okey, cikgu nak huruf x. Jadi kat situ cikgu nampak yang kita perlu pindahkan adalah tambah 13. Okey, jadi sebelum cikgu pindahkan tambah 13, cikgu salin ni dulu. 2x
Okey, tambah 13 cikgu tak tulis sebab cikgu nak pindahkan ke sebelah kanan. Jadi sama dengan 35. Okey, sekarang baru tambah 13 cikgu pindah ke sebelah kanan Jadi tambah 13 pindah ke sebelah kanan dia akan jadi tolak 13. Okey, cikgu ringkaskan lagi 2x sama dengan okey, tekan kalkulator. 35 tolak 13. So cikgu dapat 22. Okey, so sekarang cikgu ada 2x sama dengan 22. Okey, cikgu nak huruf x sahaja. Jadi maksudnya 2 cikgu kena pindah sebelah kanan Okey, konsep tadi 1A. 2x okey datangi daripada 2 darab x. Jadi operasi yang terlibat antara angka 2 dan huruf x adalah operasi darab. Okey, so sekarang cikgu nak huruf x sahaja. Jadi 2 cikgu pindah ke kanan Jadi sebelum tu cikgu tulis x sama dengan 22. Okey, so tadi kita dah lihat 2x datangi daripada 2 darab x. Jadi operasi yang terlibat adalah operasi darab. Jadi darab bawa sebahagikan jadi bahagi. Jadi bahagi 2. Okey, jawapan awak yang akhir sekali adalah x sama dengan 22 bahagi 2. Kita akan dapat 11. Okey, kita lihat pula contoh 1C. Okey, selesaikan persamaan yang berikut. So, kalau kita lihat sekarang, okey, kalau kita lihat ada kurungan Lepas tu ada satu angka di luar kurungan. Okey, yang ini maksudnya kita kena kembangkan kena kembangkan sesuatu Okey, cikgu tunjukkan di penjalan kerja. So, kita kena kembangkan, maknanya 5 dengan x ni kita darabkan dulu. Lepas tu 5 kena darabkan dengan negatif 4 Okey, so kita selesaikan. 5 darab x kita dapat 5x. Okey, kemudian kita akan darabkan 5 dengan negatif 4 Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu konsep pendaraban simbol. Okey, so kalau kita ada positif darab positif, so kita akan dapat positif. Okey, kalau positif darab negatif, so kita dapat negatif. Okey, negatif darab positif, kita akan dapat negatif. Dan yang akhir sekali, negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Okey, daripada sini, kita boleh ringkaskan. Apa yang cikgu lihat, kalau tandanya sama, kita akan dapat positif. Kalau tandanya berlainan, kita akan dapat negatif. Okey, so kita boleh buat kesimpulan. Kalau tandanya sama, positif darab positif, tandanya sama, kita akan dapat positif. Okey, satu lagi, negatif darab negatif, tandanya sama, kita akan dapat positif. Okey, so kalau tanda berlainan, negatif darab positif, kita akan dapat negatif. So, positif darab negatif, kita akan dapat negatif. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat, kalau kita darabkan operasi yang sama, so kita akan dapat positif. Kalau kita darabkan operasi yang berlainan, kita akan dapat negatif. Okey, berbalik semula kepada soalan kita. Okey, positif 5 nak darabkan dengan negatif 4 Jadi positif darab negatif, okey, kita akan dapat negatif Okey, kemudian 5 darab 4, kita dapat 20. Okey, yang sebelah kanan ni kita salin balik. Okey. Okey, so kalau cikgu lihat, di bahagian sebelah kiri persamaan ada 5x. Di bahagian sebelah kanan persamaan ada huruf x Okey, soalan minta kita cari nilai x. Jadi maksudnya, kita kena satukan huruf x ni pada satu tempat. Jadi maksudnya cikgu kena pindahkan x tu ke sebelah kiri maksudnya cikgu kena kumpulkan sebelah kiri tu semuanya huruf dan sebelah kanan tu semuanya nombor. Okey, cikgu akan tunjukkan perlahan-lahan satu persatu. Okey, pertama sekali kita pindahkan dulu x tu ke sebelah kiri Jadi 5x tolak 20. Okey, cikgu salin dulu yang sebelah kiri ni. Okey, sekarang cikgu pindahkan x sebelah kiri Okey, kalau kita lihat kat situ, huruf x dia tak ada simbol. Jadi kalau tak ada simbol, maksudnya dia positif. Okey, so positif x, cikgu pindah ke kiri, dia akan jadi negatif x ataupun tolak x. Okey, sama dengan, 16 ni kekal sebelah kanan.
Okey, sekarang cikgu kumpulkan X dengan X. Jadi 5X tolak X. Okey, so sekarang cikgu kena pindahkan tolak 20 tu ke sebelah kanan. Okey, jadi cikgu tak tulis dulu tolak 20. So cikgu tulis sama dengan 16. Okey, sekarang tolak 20 tu baru cikgu pindah ke sebelah kanan jadi tambah 20. Okey, sekarang cikgu ringkaskan 5X tolak X. 5X tolak 1X. 5 tolak 1, 4X. Okey, sama dengan, okey, tekan kalkulator. 16 tambah 20. So, cikgu dapat 36. Okey, so cikgu nak huruf X. Sekarang ada angka 4 kan? Jadi maksudnya, angka 4 tu cikgu kena pindahkan sebelah kanan. Okey, kita tengok konsep lagi. Okey, 4X datangnya daripada 4 darab X. Jadi, antara angka 4 dengan huruf X, operasi yang terlibat adalah operasi darab. Okey, jadi sekarang cikgu nak pindahkan 4 tu ke sebelah kanan. Jadi cikgu tulis dulu X sama dengan 36. Okey, tadi kita dah lihat konsep 4X datangnya daripada 4 darab X. Jadi operasi yang terlibat adalah operasi darab. Jadi operasi darab bawa ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi kat sini bahagi 4. Okey, akhirnya. So X sama dengan 36 bagi 4 kita dapat 9. Okey, selesai untuk contoh 1C. Okey, sekarang kita lihat pula